Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Zuraina binti Mir Ahmad Talaat ingin membentangkan kajian kami bertajuk Pembentukan Kemahiran Insaniah menerusi program pembelajaran berintegrasikan kerja ataupun Work Integrated Learning. Pendidikan merupakan mekanisme utama dalam menyediakan sumber manusia berkemahiran tinggi dengan minda kelas pertama dalam dunia pekerjaan di abad ke-21. Selain bijak intelek, kemahiran insaniah diperlukan bagi meningkatkan potensi serta keyakinan diri pelajar. Kemahiran insaniah merangkumi 7 aspek kemahiran. Dalam mencapai aspek kemahiran ini, kepelbagaian kaedah pembelajaran diperlukan. Menurut Ilyas, Hamzah dan Abdul Razak 2019, kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat merangsangkan perkembangan kemahiran insaniah pelajar. Idris Arifin dan Muhammad Ishaq 2009 juga mengatakan penerapan kemahiran insaniah mesti dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak universiti dengan melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan pelajar. Salah satu kaedah pembelajaran yang diperkenalkan di Politeknik Malaysia bermula pada tahun 2017 adalah pembelajaran berintegrasikan kerja atau dikenali dengan Work Integrated Learning (WIL). Kaedah pembelajaran ini merupakan kolaboratif bersama dengan institusi luar negara iaitu North Seattle College, Seattle, Amerika Syarikat dan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Melbourne, Australia. Menurut Civil Canada 2020, WIL merupakan satu model dan kurikulum pendidikan yang melibatkan proses secara formal dengan mengintegrasikan pengajian pelajar di tempat pelatihan kerja dan pengajian akademik. Secara praktis, program WIL memerlukan pelajar menyelesaikan satu kajian kes berdasarkan situasi industri yang sebenar dan mencadangkan penyelesaian terhadap kes tersebut. Pelaksanaan program WIL yang menggabungkan peserta dari pelbagai negara, latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeza telah memberikan cabaran tersendiri terutamanya melibatkan komunikasi. Moore dan Hampton 2015 menyatakan bahawa menempatkan pelajar ke dalam kumpulan bersama rakan dari negara yang lain tidak akan membawa kepada kerjasama yang produktif. Peserta WIL juga perlu berinteraksi dalam kumpulan yang melibatkan perbezaan dialek dan kosakata, terutamanya melibatkan penggunaan bahasa Inggeris. Maizan 2016 dalam kajiannya berkaitan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar politeknik mendapati kebanyakan pelajar bergelut bagi mengekspresikan diri dalam bahasa Inggeris. Walaupun terdapat cabaran dalam pelaksanaan program WIL, kemahiran insaniah terutamanya kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan seharusnya terbentuk dalam diri setiap peserta. Menurut SNAP 2017, kepelbagaian tahap kemahiran diperlukan dalam meningkatkan fleksibiliti, prestasi kesediaan bagi memikul tanggungjawab dan kemampuan melaksanakan tugas. Justru itu, kajian ini dilakukan bagi melihat pembentukan kemahiran insaniah dalam kalangan peserta WIL. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti tahap elemen kemahiran insaniah, mengenal pasti elemen kemahiran insaniah yang dominan dan mengenal pasti hubungan antara elemen kemahiran insaniah yang wujud. Skop kajian adalah tertumpu kepada peserta program WIL bagi tahun 2017 sehingga 2019 dan melibatkan elemen kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan sahaja. Seterusnya adalah suratan kajian. Menurut Civil Canada 2020, WIL merupakan bentuk pembelajaran dan beberapa sifatnya berdasarkan projek penyelidikan gunaan, perantisan pembelajaran kolaboratif, keusahawanan, penempatan dalam bidang, latihan praktikal, praktikum profesional mandatory, perkhidmatan pembelajaran dan pengalaman kerja. Manakala, Firms Campbell dan Zitworth 2014 mendapati WIL adalah satu bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman pelajar di tempat kerja. Noazila et al. 2017
mendapati kemahiran insaniah yang tinggi perlu dipelajari dan diperolehi oleh mahasiswa ketika di universiti lagi agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan apabila mereka berkejaya kelak. Manakala Mashita et al. 2017 mendapati pendedahan pelajar terhadap kemahiran insaniah dapat meningkatkan pemikiran dan idea kreatif dan kritis serta meningkatkan kualiti kerja. Abdul Aziz dan Rosli 2013 menyatakan komunikasi melibatkan penyampaian idea dan perasaan kepada pihak lain. Manakala Yahya dan Muhammad Shahabuddin 2010 menyatakan kemahiran berkomunikasi perlu disemai supaya aktiviti pembentangan akan menjadi medium pembelajaran yang efektif bagi meningkatkan keyakinan pelajar dalam mengamalkan komunikasi yang efektif. Marina 2011 menyatakan pemikiran kritis merupakan kemahiran yang merangkumi kecakapan atau keupayaan menggunakan minda bagi menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebenaran, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah serta membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan serta bukti yang munasabah. Manakala Stanford 1986 menyatakan pemikiran kritis merangkumi proses mental, strategi dan representasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mempelajari konsep baru. Sanyal dan Hisam 2018 menyatakan kemahiran kerja berpasukan membantu pekerja dalam melakukan tugasan bersama bagi mencapai tujuan dan matlamat secara kreatif. Terikon dan Luka 2002 menyatakan kejayaan kerja berpasukan amatlah bergantung kepada sinergi yang wujud antara ahli pasukan yang mewujudkan persekitaran di mana mereka bersedia bagi menyumbang dan turut serta bagi mempromosikan serta memupuk persekitaran pasukan yang positif dan berkesan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif bagi mengenal pasti elemen kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan. Reka bentuk kajian ini merupakan jenis kuantitatif dan dilakukan secara tinjauan. Hasil kajian rintis mendapati tahap kebolehpercayaan instrumen adalah tinggi iaitu 0.962. Populasi kajian adalah melibatkan peserta program WIL bermula tahun 2017 sehingga 2019 dan mereka merupakan pelajar jurusan Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan Politeknik Sabang Perai, pelajar jurusan Diploma Akuntansi Politeknik Port Dickson, pelajar jurusan Ijazah Perniagaan Pengantarabangsaaan RMIT Melbourne dan juga North Seattle College Amerika Syarikat. Manakala sampel kajian adalah melibatkan 66 responden dan saiz sampel ditentukan menggunakan jadual penentu saiz sampel Krejci dan Morgan 1970. Instrumen kajian terbahagi kepada 4 bahagian iaitu A. Demografi, B. Kemahiran komunikasi, C. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dan D. Kemahiran kerja berpasukan. Skala Likert 4 mata diguna pakai dalam instrumen kajian. Ini kerana skala Likert 4 mata tidak mempunyai nilai mata pertengahan iaitu titik tengah dan ini dapat mengelakkan responden untuk tidak memberikan sebarang pendapat. Ini dipetik dari Cohen, Mannion dan Morrison 2007. Manakala untuk analisa data pula, kaedah deskriptif dan inferensi diguna pakai. Hasil dapatan digambarkan dalam bentuk jadual dan graf iaitu mewakili peratusan, frekuensi, min dan sisihan piawai. Tahap elemen dinyatakan dalam bentuk min dan sisihan piawai. Data juga dianalisis menggunakan kolerasi analisis Pearson bagi melihat hubungan yang signifikan antara elemen kemahiran insaniah. Seterusnya adalah analisis kajian. Dapatan menunjukkan elemen kemahiran berkomunikasi pada item ke-8 memberi nilai 3.79 dan berada pada tahap tinggi, manakala item ke-12 dengan nilai 2.58 berada pada tahap sederhana. Manakala untuk pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, item ke-9 menunjukkan nilai yang paling tinggi iaitu 3.92 dan berada pada tahap tinggi dan item ke-6 dengan nilai 3.58 dan berada pada tahap sederhana. Manakala kemahiran kerja berpasukan pula, item ke-8 menunjukkan bacaan 3.86 dengan tahap tinggi dan item pertama merupakan bacaan yang rendah 2.83 dan berada pada tahap sederhana. Analisis kajian juga menunjukkan
Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan elemen kemahiran insaniah yang paling dominan dalam kajian ini dengan nilai min keseluruhan 3.71 dan berada pada tahap tinggi. Hasil analisis korelasi mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara elemen kemahiran insaniah yang dikaji dan berada pada tahap kekuatan yang kuat dan sederhana. Maka hipotesis null ditolak. Seterusnya adalah perbincangan bagi menjawab objektif kajian. Hasil analisis menunjukkan kemahiran berkomunikasi berada pada tahap sederhana dengan nilai min keseluruhan 3.55. Dapatan ini selari dengan dapatan Abdillah dan Surarani 2011, Kim dan Han 2016 dan Ngadiman dan Jamaluddin 2018. Secara keseluruhan, walaupun peserta WIL dapat berkomunikasi dengan baik, namun kompetensi kelancaran dan pemahaman berbahasa menimbulkan kekeliruan terutamanya dalam memahami dialek dan kosakata peserta dari Australia dan Amerika Syarikat. Perbezaan latar belakang, loghat, budaya dan negara yang menjadikan kemahiran komunikasi terganggu, terutamanya melibatkan kemahiran mendengar dalam bahasa Inggeris. Ini disokong oleh kajian Abdillah dan Surani 2011 dan Dilekta Jennifer dan Rahman 2015 yang menyatakan variasi budaya yang berbeza boleh mewujudkan salah faham terhadap maklumat yang disampaikan dan ini merupakan cabaran utama dalam komunikasi. Walau bagaimanapun, kemahiran mendengar para peserta meningkat di mana mereka perlu fokus dengan pengucapan ahli pasukan. Ini disokong oleh Yawus dan Celik 2017 yang menyatakan kemahiran mendengar merupakan perantara terpenting dan perlu diberi keutamaan dalam mendapatkan input bagi proses pembelajaran. Justru itu dicadangkan agar latihan pembangunan komunikasi dan pendedahan awal dalam memahami dialek serta pengayaan kosakata bahasa Inggeris diberikan kepada para peserta. Hasil analisis menunjukkan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah berada pada tahap tinggi dengan nilai min keseluruhan 3.71. Dapatan ini selari dengan dapatan A.G. et al. 2011 dan Mustafa et al. 2011. Konsep pembelajaran dan rangka kerja kajian kes WIL tertumpu kepada pembelajaran secara penyelesaian masalah dan memerlukan kemahiran berfikir secara kritis. Peserta WIL perlu menyelesaikan satu kajian kes berdasarkan situasi industri yang sebenar. Peserta WIL mendapati keupayaan berfikir secara kritis dan mengembangkan idea mereka meningkat kerana mereka perlu mengintegrasikan pembelajaran teori dan kemahiran praktikal dalam menyelesaikan kajian kes WIL. Ini disokong oleh Rozalan dan Muhammad Saad 2015 yang menegaskan ilmu teori dan penilaian yang dipelajari di dalam kelas mendorong pelajar mengintegrasikan idea dan teknik menjadi satu konsep baru. Peserta WIL juga perlu mencadangkan alternatif penyelesaian bagi kajian kes dan ini dapat meningkatkan kemahiran mereka berfikir kerana mereka perlu membuat penilaian, penjanaan, penaklukan, penganalisisan dan pemilihan maklumat. Dapatan ini disokong oleh A.G. et al. 2011. Adalah dicadangkan agar pembinaan kajian kes WIL ini memasukkan elemen bersifat kognitif aras tinggi iaitu aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian serta diperbanyakkan aktiviti pembelajaran yang berasaskan projek ataupun project based learning dalam meningkatkan keupayaan mereka berfikir secara kritis. Hasil dapatan kajian menunjukkan kemahiran kerja berpasukan berada pada tahap sederhana iaitu 3.56. Kemahiran kerja berpasukan merupakan elemen penting dalam mencapai objektif program WIL. Peserta WIL perlu berinteraksi dalam kumpulan bagi menyelesaikan kajian kes. Matlamat dan objektif tercapai dengan penghasilan cadangan penyelesaian kepada pihak industri. Mashita et al. 2017 mendapati kerja secara berpasukan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi dengan orang lain serta dapat meningkatkan semangat kerjasama dan komitmen terhadap tugas yang diberikan. Namun, kerja berpasukan secara atas talian merupakan satu cabaran yang dialami oleh setiap peserta WIL. Peserta WIL perlu berinteraksi dalam kumpulan menggunakan platform atas talian
dan ia merupakan satu cabaran sekiranya berlaku masalah teknikal seperti gangguan capaian internet dan zon masa yang berbeza. Murray 2003 menjelaskan kemahiran kerja berpasukan secara atas talian akan menjadi lebih berkesan apabila ahli-ahli pasukannya menerima dan memahami arahan dengan jelas, mempunyai objektif dan matlamat yang sama serta mempunyai pengurusan kumpulan yang tersusun. Justru itu, dicadangkan penggunaan platform komunikasi atas talian dimanfaatkan sepenuhnya oleh peserta bagi berkongsi, membentang dan membincangkan idea serta dapatan mereka. Elemen pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan elemen kemahiran insaniah yang paling dominan dalam kajian ini. Kajian Case Will telah meningkatkan keupayaan berfikir secara kritis dan mendalam peserta Will. Ini kerana peserta perlu melakukan penelitian terhadap topik kajian, memahami skop kajian dan melakukan interpretasi terhadap persoalan kajian kes sebelum mereka melakukan perbincangan dua hala di dalam kumpulan. Peningkatan kemahiran berfikir kritis ini juga dirangsang oleh pelajar perlu mencadangkan dan membahas alternatif penyelesaian bagi masalah yang wujud dalam kajian kes tersebut. Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan berada pada tahap tinggi di antara kemahiran berkomunikasi dengan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan semakin tinggi tahap kemahiran komunikasi peserta Will, semakin banyak idea dan solusi dapat dijana dalam menyelesaikan kajian kes. Peserta Will juga berupaya menyusun, memilih dan menapis idea-idea sebelum dizahirkan menggunakan saluran komunikasi. Ini disokong oleh kajian Kim dan Han 2016, Idris Arifin dan Muhammad Ishaq 2009 dan Hamber, Rowe dan Luck 2002. Hubungan positif yang signifikan juga wujud di antara kemahiran berkomunikasi dengan kemahiran kerja berpasukan, tetapi berada pada tahap yang sederhana. Ini menunjukkan komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi hasil kerja berpasukan dalam mencapai objektif. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran dari segi perbezaan budaya dan kesukaran dalam memahami dialek dan kosakata dari negara yang berbeza, serta cabaran dalam penggunaan platform komunikasi atas talian. Ini disokong oleh kajian Ngadiman dan Jamaluddin 2018, Mat et al. 2017, Muhammad Fazil Ali, Nur Masaleh dan Juhazrin Junaidi 2007. Hubungan positif yang signifikan juga wujud di antara pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dengan kemahiran kerja berpasukan, tetapi berada pada tahap sederhana. Kajian kes yang dilakukan memerlukan kerjasama berpasukan dan melibatkan proses membuat keputusan dan merangka strategi. Walau bagaimanapun, wujud cabaran penggunaan platform komunikasi atas talian seperti masalah teknikal dan capaian internet. Ini disokong oleh Mat et al. 2017. Dapat dirumuskan, hasil kajian ini penting sebagai satu rujukan dan input kepada penambahbaikan program Will yang masih dilaksanakan oleh Politeknik Malaysia. Kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan saling berhubungan antara satu sama lain dan semangat ini adalah penting bagi kumpulan bergerak mencapai objektif yang dihajatkan. Justru itu, latihan dan pembangunan dari sudut aspek komunikasi serta penguasaan bahasa Inggeris wajar dipertingkatkan agar proses penyampaian idea dan perbincangan tidak terencat. Secara kesimpulannya, menerusi program Will, kemahiran insaniah yang tertumpu kepada kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kerja berpasukan dapat dibentuk dan diterapkan dalam kalangan peserta program Will. Sekian, terima kasih.